Okey, hari ini kita akan bincangkan, kalau kamu tengok soalan ni adalah program pemantapan prestasi tingkatan 4 2020 tahun lepas punya ni. Kan? Saya ambil yang tahun 2021 tu banyak yang cikgu-cikgu tak upload lagi. Kita ambil yang ni dululah. Syllabus dia pun dah okey, dah ikut kamu punya syllabus. Okey. Hari ni kita bincang kertas satu Kertas satu kita tengok macam mana soalan-soalan exam kamu. Kamu dah tak ada exam kan? Tak ada exam lah. Dah habis dah semua. Bagi Sabrina, sekolah sama kan? Habis dah? Belum jamak lagi, bulan 2 kot. Oh, belum lagi. Okey, okey. Belum, nanti kita boleh buat banyak latihan lagi lah sampai kamu exam. Lepas tu kita boleh start tingkatan apa ni, 5 pula. Okey. Tengok. Program pemantapan prestasi tingkatan 4. Tengok ni kertas satu. Soalan pertama. Kita tengoklah kat mana kita boleh buat macam ni, insyaAllah. Sebanyak mana yang saya boleh bantu kamu, saya akan cubalah. Allah. Okey, soalan nombor 1 kat sini. Kejap. Diberi bahawa start algebra terus. Nombor 1 terus algebra. Nombor 1 komponen algebra kat situ. Lagi bearing saya. Komponen algebra kan diberi 3P campur dengan 2 sama dengan 5P tolak 2. Okey, yang ini linear equation. Simple je bagi kamu ni, celah gigi lah. Kan, cuma kita ulang kaji sikit lah. Tengok, biasanya kalau soalan yang melibatkan, kita panggil dia persamaan linear. Persamaan linear, apa-apa persamaan linear. Dia sama juga dalam algebra, rumus algebra pun kaedah yang sama. Iaitu pertama sekali, untuk memudahkan kamu, kalau ada pecahan, kamu kena kembangkan. Kembangkan pula. Pecahan kembang macam mana ni? Kalau kamu pecahan, kamu kena darabkan. Hilangkan, darabkan. Darabkan. Nombor 2 pula, kalau kamu jumpa kurungan. Kalau ada kurungan, bracket. Yang ni baru kamu kembangkan. Lepas tu nombor 3, kamu kena kumpul. Kita kumpulkan kita punya unknown yang kita nak. Kita kumpulkan kita punya unknown yang kita nak. Nombor 4, InsyaAllah kamu akan dapat jawapan dia. Okey, ini secara ringkas untuk semua soalan. Semua soalan melibatkan, kita panggil dia linear. Contoh kat sini, pecahan tak ada, saya skip pergi kurungan. Kurungan saya expand. 3P campur 2 sama dengan, kembangkan dia. Macam tu. Jadi akan dapat 5 darab P, 5P. 5 darab negatif 2, negatif 10. Okey. Masa kita kumpulkan tu, kamu akan tengok 5P dengan 3P akan dikumpulkan. Okay, untuk mengelakkan berlakunya negatif, yang besar akan jadi ketua dia. Dia akan panggil adik dia, datang kat dia. Dia akan jadi 5P tolak 3P sama dengan 2 campur 10. Sini kita akan dapat 5P tolak 3P akan dapat 2P. 2 campur 10 akan dapat 12. Last kali biasanya darab tukar dibahagi, kita potong je. Potong, kita turunkan dia ke bawah. Jadi dapat jawapan kita P sama dengan 12 bahagi 2, 6. Okey, ini simple. Jawapan untuk soalan ni adalah A. Itu linear kamu kena cekap lah linear, insyaAllah. Saya tahu kamu memang dah okey dah, cekap dah. Kita dah lama buat ni. Kita tengok soalan nombor 2 pula Okey. Okey, alhamdulillah kita sambung. Selesai kat sini. Okey. Kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2. Diberi bahawa X adalah satu integer. Diberi bahawa X adalah satu integer. Ketaksamaan linear yang manakah antara berikut mempunyai nilai X sama dengan 5, 6, 7, Apa maksud dot ni? Maksudnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Okey. Jadi kita try satu-satu lah. Nombor 1. Tengok kat situ. X tambah 1 lebih besar daripada 6. Jadi kita buat ini akan jadi X lebih besar 6 tolak 1, 5. Bila kita beritahu X lebih besar daripada 5, maksudnya 5 tidak termasuk. Jadi jawapan dia ini dia mula dengan 6 dan 7
8 dah dot. Jadi jawapan nombor 1 salah. Kita nak 5 sekali. Okey. Nombor 2. Lepas tu kita tengok nombor 2 pula. X tolak 1. X tolak 1 lebih besar atau sama dengan 5. Okey. Yang ini pula. X lebih besar atau sama dengan 5 campur 1, 6. Dia lebih besar atau sama dengan 6. Lebih besar atau sama dengan 6, ini pun tak boleh. Yang ini maksudnya dia start daripada 6, 7, 8. Jadi nombor 1 dengan nombor 2 tak boleh. Orang confirm lah jawapan. Tinggal siapa? Tinggal dekat D. Itu saja jawapan yang ada. Kalau kita buang nombor 1, buang nombor 2, yang tinggal adalah D. 3 dan 4. Kan? Jadi kalau kita cek 3 dan 4, nombor 3 tu kita cek 15 bahagi 3 dapat 5. Okay? Yang nombor 4 pun sama juga kan. 8 bahagi 2, 4. Tapi lebih besar pada 4. Maksudnya dia mula dengan 5. Okay, itu soalan nombor 2. Cerita pasal ketaksamaan. Pergi terus. Soalan nombor 3. Oh, ni apa ni? Pie chart ni. Soalan nombor 3 melibatkan pie chart. Okay. Kecil pula meja saya ni. Okay. Nombor 3 kat sini. Pie chart. Okay. Bila melibatkan pie chart, yang pertama kita kena cek dia punya sudut dulu. Sudut mesti lengkap. Kita kena lengkapkan sudut dia. Jadi kita tengok kat sini dia bagi ada bulatan. Yang first ni dia bagi dah 90. 4S. Okay. Yang ini 4P. 4P dia dah bagi kat situ 120. Kat sini 4Q. 4Q pun dia dah bagi 80. Okay, yang seorang lagi ni 4R. 4R dia tak bagi. Jadi kita kena cari sudut dulu. Lengkapkan sudut tu dulu. Dan bila kita lengkapkan kat situ, kita akan dapat berapa? 360 tolak dengan 90 tolak dengan 120 tolak dengan 80. Okey, jadi yang tinggal kat situ adalah ini 200, 290, 70. Okey, 70. Jadi yang 4R ni 70 darjah. Dia tak tanya, tapi biasa kita nampak pie chart, benda ni kita buat dulu. Nampak pie chart je, kamu layan dulu. Okey. Kemudian seterusnya, tengok. Diberi bilangan murid kelas 4Q yang memperolehi keputusan cemerlang ialah 32 orang. Jadi 4Q 32 orang. Okey. Hitung bilangan murid dari kelas 4R yang memperolehi keputusan cemerlang. Jadi apa kita buat? Kita guna kaedah perbandingan ataupun lebih dikenali sebagai nisbah. Nisbah dia macam ni kan. Yang kita nak yang ini. Saya letak sebagai 4R lah, tak apa. Jadi kamu letak je 4R ke atas. 4R per dengan kawan dia siapa? 70. Sama dengan yang dia bagi 32. Per dengan kawan dia 80 darjah. Tentu. Jadi dapat cerita dia. Terus kita potong ni, bawa pergi sebelah 70. Jadi kita dah boleh dapat jawapan dah. Ambil kalkulator, kita tekan saja kat situ. Dapat 28. Dapat 28. Betul kan 28? Kita dapat itu. 28 jawapan kita mana? C. Ini kaedah nisbah. Kita bandingkan saja macam tu. Kurang. Okey. Jangan pie chart ke bar chart apa semua, lengkapkan ni dulu. Kemudian bandingkan. Dan apa yang kita nak dengan nilai tertentu, apa yang dia bagi pun dengan nilai tertentu. Jadi cuma atas ni biasanya kita akan buat unit dia sama lah. Ni dengan ni sama unit. Yang bawah dengan yang bawah sama unit. Okey. Pergi terus nombor 4. Nombor 4 ni soalan apa ni? Ini melibatkan segitiga kan, segitiga. Segitiga biasanya dia lebih fokus kepada Pythagoras theorem ataupun trigonometri. Tapi tengok apa. Trigonometri tingkatan 5 saya rasa. Okey. Nombor 4. Gambar rajah yang diberikan saya lukis semula.
Segitiga tu dia bagi macam ni. Lebih kurang Okey, 90 darjah. Dia bahagi 2. Dia kata sama panjang 2 ni. Okey. Kemudian yang ini 17. 17. Yang ini 4. Bila dia kata sama macam ni, maksudnya kalau sini 4, sini pun 4 juga. Okey, jadi jumlah dia 8. Jadi kita boleh pakai Pythagoras theorem. Apa formula untuk Pythagoras theorem? Teori. Teori ke theorem? Samalah. Teori bahasa Melayu kita baca Pythagoras. Pythagoras mengatakan bahawa yang ini adalah hypotenuse. A, B, C. Hypotenuse nama dia. Bahasa Melayu kita je hypotenuse. Hypotenuse ni maksudnya yang paling panjang. Formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Dan biasanya kita lebih kepada hafal dia punya sifir dia. Ada 3 sifir yang kamu boleh hafal. Yang pertama adalah 3, 4, 5. Okey, ini cerita dia pasal yang pendek ni 3 lah. A, ini B, ini C. Okey. Yang kedua, kamu kena hafal 5, 12, 13. Ini pun wajib diketahui oleh pelajar. Okey. Yang ketiga, 8, 15, 17. Yang ni biasanya masuk exam. 3 ekor ni. Nampak? Kalau kamu hafal, dia mudah cerita dia. Jadi untuk soalan ni kamu tengok kita nampak satu hint dia ada 17. 17 apa yang paling panjang hypotenuse. Jadi kalau kita hafal kamu nampak terus. 17, 8 nampak ni 8. Jadi seorang ni mesti guna Pythagoras theorem dia kita akan dapat kat sini adalah 15. Dia 15. Okey. Tapi soalan dia tanya apa? Panjang MN. Jadi MN kita kena guna Pythagoras theorem pula. 4, 15 tak ada. Kena buat sendiri. 4, 15 tak ada. Jadi 4, 15 kita kena buat apa? Formula kita. Untuk yang ini, kita letak sebagai C kat sini. Jadi C kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 campur 15 kuasa 2. Jadi C sama dengan punca kuasa 2. 4 kuasa 2 campur 15 kuasa 2. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan terus. Okey. Punca kuasa 2, 4 kuasa 2 campur dengan 15 kuasa 2. Kita akan dapat 15.5. 15.5 kita guna. 15.5. Okey. Ini kaedah menggunakan formula. Satu lagi kita kalau nak cari panjang hypotenuse untuk mencari panjang hypotenuse. Kita boleh guna juga function pole. Pole A, B. A, B. Macam tu. Contoh yang ini kita boleh guna pole. Tekan pole 4,15. Kat mana pole duduk? Pole ni kamu boleh tekan dekat shift tambah. Biasanya dia akan duduk dekat shift tambah. Boleh try tu. Tekan shift tambah. Shift tambah dia akan keluar pole. Dia suruh masuk X bawah, Y atas. 4,15. Masukkan aja. 4. Lepas tu 15. Kamu akan dapat 15.5. Dia bagi tu jawapan. 15.52 bla macam tu. Nampak? Boleh pakai. Boleh pakai rumus Pythagoras theorem, boleh pakai pole juga. Tapi pole ni hanya boleh digunakan untuk cari yang paling panjang. Kita panggil nak cari apa? Hypotenuse. Okey? Itu pole. Pergi pada soalan seterusnya. Boleh Biasa kalau kamu ada kemusykilan, kamu boleh tanya saya terus. Soalan seterusnya nombor 5. Yang ini melibatkan soalan apa? Soalan melibatkan pecahan algebra. Pecahan algebra. Kenapa saya rasa macam kertas saya tak nampak full? Okey. Pecahan algebra. Pecahan algebra. Okey, pecahan algebra ni dia ada 2 kategori, 2 jenis. Yang pertama iaitu
A per B campur dengan C per D. Contoh ada campur. Tengah-tengah dia campur tolak. Kan? Kalau campur tolak kat tengah, syarat dia kamu kena buat apa? Samakan bawah. Samakan bawah. Okey. Tapi kalau dia A per B darab atau darab C per D atau bahagilah. Darab kawan dia bahagi. Yang ini tak ada. Yang ini kita guna kaedah faktor. Faktor dan potong. Faktor dan potong. Tak payah samakan bawah. Okey. Contoh soalan ni. Soalan ni. Dia melibatkan apa? Tambah tolak. Tapi dia lain sikit. Betul saya tengok. 5 per X tambah 5. Tolak dengan kat situ 5X per dengan X kuasa 2 campur 6X campur 5. Okey, yang ini kita kena 12 sebab dia ada banyak macam ni. Bila ada macam ni kamu kena buat apa? Kita kena faktorkan. Kita kena faktorkan benda ni. Okey. Okey. Tengok dia kata macam ni. Ungkapkan sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Jadi kita faktor macam ni boleh pakai kalkulator. Kamu ambil kalkulator. Kamu guna faktor kuadratik yang unknown degree 2 ataupun kita pakai yang jenis macam ni. ABC ni. Kita boleh pakai juga. Ini masukkan 1, kemudian 6, kemudian 5. Jadi kita akan dapat negatif 5 dengan negatif 1. Apa maksud negatif 5 dengan negatif 1? Maksudnya yang ini kita akan tukar jadi X campur 5, X campur 1. Nampak? Bila jawapan bagi kalkulator bagi jawapan X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan negatif 1. Itu maksudnya kat atas bracket ni kita kena tukar. Negatif akan tukar jadi positif. Negatif akan tukar jadi positif. Kalau kalkulator bagi jawapan kamu positif, naik atas dia akan jadi negatif. Balik macam tu. Bila dah dapat macam ni, jadi kita tengok apa syarat dia. Kalau tambah tolak, kena samakan bawah. Ini habis. Okay. Dia dah tukar dia macam tu. Bila nak samakan bawah, kita akan nampak. Ni dah sama. Yang belum sama apa? X tambah 1 tak ada. Apa saya buat? Saya akan darab benda ni dengan X tambah 1. Atas pun X tambah 1 macam tu. Okay. Jadi apa hasil dia? Yang tinggal adalah 5 X tambah 1 tolak dengan 5X per dengan ni X tambah 5 X tambah 1. Macam tu. Okay. Bila kita kembangkan yang ini kita akan dapat 5X tambah 5 tolak 5X per dengan X tambah 5, X tambah 1. Nampak? Jadi yang ini yang mati. Yang tinggal apa? Ni saja. Paling mudah sekali. 5 per ni. Tak boleh kecil lah. Jawapan kita yang mana? A. Jaga Ada potong-potong habis ni tinggal. Apa yang tak tinggal habis? Okay. Ini jawapan untuk soalan nombor 5. Ini agak cabar juga. Saya dia guna dua-dua. Dia kena faktor dulu. Tapi memang konsep asal dia kalau tambah tolak memang kena samakan pembawa. Okey. Kita terus pergi nombor 6. Tengok. Kebanyakan mula-mula dia starting ni soalan ni kamu. Start dia mula-mula tu dia banyak menggunakan apa yang kamu belajar dalam tingkatan menengah rendah. 1, 2, 3. Okey. Nombor 6. Tengok nombor 6 ni. Ni poligon. Topik poligon. Ada satu tu ada hexagon. Saya lukis lebih kurang dulu. Hexagon. Kemudian ada pentagon sekata situ. Pentagon sekata. Kemudian dia kata ada garis terus. Tarik sini. Okey. Yang dia bagi kat situ adalah sini 72. Kemudian sini yang nak cari X.
Okey. Dia macam mana nak buat ni? Yang ni langkah pertama kamu kena tahulah yang terbaik hafal. Hafal dia macam ni. Kalau kita tengok pada hexagon dengan pentagon, dua je. Ini hexagon Hexagon dia ada apa? Dia ada 6 sisi. 6 sisi kan? Okey, bila 6 sisi sudut dia kamu hafal je. Sudut dia adalah ni, kita panggil dia sifir 30. Di sifir 30 maksudnya kat sini, yang ini adalah 120. Okey, bila kamu potong ni, dia akan jadi paling kecil 30. 30. Nampak? Kalau kamu ni maksudnya sini akan jadi apa? 90 pun sifir 30. Okey, betul 60 kat mana? 60 kau belah dua ni. 120 ni kita belah dua. Kat sini. Nampak? Kita belah dua maksudnya sini akan jadi 60. Sini 30. Dia main 3. 3, 6, 9. Nampak? 12. Okey. Jumlah semua adalah 120 kali 6, 720. Jumlah sudut dia. Ini kita panggil dia sifir 30. Seorang lagi kawan dia, iaitu, kalau kamu hafal senang ceritalah. Cara macam mana nak hafal lebih kurang lah. Ini namanya pentagon. Pentagon 5 sisi. 5 sisi ni, saya panggil dia yang ini 9. 9. Dia bukan sifir 9 lah. Boleh jugalah. Kalau saya sifir 9 pun boleh jugalah. Sifir 9. Kan? Tapi dia lebih tepat 9. 9 ni hasil tambah. Kamu tengok hasil tambah dia. Yang kita kena yang ni 108. 108 maksudnya ini 9. 1 campur 0 campur 8, 9. Okey. Kalau kau potong ni, dia akan jadi apa? Yang ini 108. Yang ini 36. Ni pun 36. 9. 36 ni 72. Semua. Boleh potong banyak cerita. Macam-macam boleh jadi. Kan? Okey. Ni semua 9. Sifir 9. Okey. Dan jumlah hasil tambah dia 540. Yang juga merupakan sifir 9. 2 ekor ni. Dia geng 2 ekor ni. Yang ini yang selalu masuk exam pun. Okey. Kita tengok kat sini apa gunakan. Bila guna kat sini maksud kita tengok sebelah ni. Ni 120. Ni 120. Kita nak cari X. Bila kita cari X sebenarnya, fokus kita adalah pada poligon yang X berada di dalamnya. Fokus kita kat situ. Jadi kita nak dapat dalam tu, kita kena tengoklah orang keliling dia. Ini pentagon pula. Pentagon berapa tadi? 72. 72 pula. Bukan. 108. Sini pun 108. Jadi kita akan dapat sini adalah 72. Kenapa 72? Garis lurus 180. 180 tolak 108, 72. Yang ini kena guna apa? 360. 360 tolak dengan 120. Tinggal 240. 240 tolak 108. Boleh pakai kalkulator je. Apa? 132. Ini 132. Okey. Jadi dapatlah kita cari. Sekarang macam mana cari X? Ada berapa tinggal? 1, 2, 3, 4. Berapa? 4. 4 memang kamu kena hafal. Kalau 4 sisi maksudnya 360. Jadi nak dapat X 360, tolaklah dengan 132. Tolaklah dengan 72. Tolaklah dengan 72. Ambil kalkulator, tekan. Okey. 360 tolak dengan 132 tolak 72 tolak 72. Dapat jawapan kita sama dengan 84 darjah. Cikgu? Ya. Boleh tak cikgu terangkan balik apa nama yang formula N equals to yang untuk kira berapa sudut untuk kalau pakai formula. Kalau pakai formula. Kalau dia pakai formula, dia guna formula dia untuk kita tengok sudut pedalaman. Sudut pedalaman poligon. Okey, kat mana sudut pedalaman poligon duduk? Tengok, kamu kena faham macam mana formula dia dapat. Okey.
Sudut pendalaman dia duduk kat sini. Contoh saya ambil segi 4. Ini kita panggil sudut pendalaman. Poligon sekata. Jadi sudut pendalaman maksudnya kat sini dia sama juga dengan hasil dia. Kalau kamu tengok dia adalah formula dia 180 tolak dengan tolak pula, sorry. Darab dengan N tolak 2. N tolak 2 bahagi dengan bilangan sisi dia. N adalah bilangan sisi. Okey. 180 kali dengan N tolak 2. Kenapa jadi macam tu? Sebab 180 mewakili ada berapa segitiga dalam poligon. Contoh segi 4. Kalau kita buat ada berapa segitiga? Ada 2 segitiga. Bila ada 2 segitiga maksudnya 180 kena darab dengan 2. Tapi sebab formula N kita adalah bilangan sisi 4. Lepas tu dia akan jadi 180, 4 tolak 2 akan jadi 2. Kemudian kenapa bahagi 4 balik? Sebab kita dapat 1 ni berapa. Itu kalau menggunakan apa? Kita panggil dia formula. Okey? Boleh kan? Tapi kalau tengok hexagon. Okey, tengok hexagon. Ada dia. Sebenarnya kita boleh guna kaedah ni tarik. Bila kita tarik ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. Bila 4 segitiga maksudnya sudut pendalaman jumlah dia adalah 4 darab 180 sama dengan 720. Nak dapat 720 kita bahagi je dengan 6. Dapatlah jawapan kita 120 setiap satu. Ini menggunakan formula kan? Formula. Satu lagi, dia ada 2 formula. Ada satu lagi formula. Satu lagi formula yang saya lagi suka. Saya selalu ajak pakai yang formulanya ni. Tapi jarang dalam buku dia tak ajar macam ni. Contoh. Yang ini saya tarik lebih sikit. Sebab yang ini melibatkan kita panggil dia sudut luar. Ini sudut dalam. Okay. Formula ni senang sebab apa? Sebab formula untuk sudut luar. Sudut luar adalah 360 per dengan bilangan sisi. Tak kisah sisi dia berapa, formula sama. Kan? Dia tak kisah. Sisi berapa pun, dia tak peduli. Okey? Bagilah 20 sisi ke apa pun tetap sama untuk dapat sudut luar. Jadi macam mana dapat sudut dalam? Sudut dalam dengan sudut luar, jumlah dia 180. Jadi sudut dalam sama dengan 180 tolak sudut luar. Itu untuk dapat sudut lah. Contoh macam ni. Contoh kalau kamu tengok soalan kadang-kadang dia bagi macam ni. Dia bagi kat situ. Ni. Kemudian ada macam tu. Kemudian dia buat putus-putus. Dia kata merupakan sebahagian daripada poligon mempunyai 20 sisi. 20 sisi. Cari X. 20 sisi. 20 sisi, nak pakai formula ni boleh? Nak pakai formula ni boleh. Mana-mana kamu ingat. Kalau pakai formula ni, kita akan cari luar dulu. Jadi 360 bagi dengan 20. Jadi kita akan dapat 18. Kat luar 18. Kalau kat luar 18, kat dalam apa? 180 tolak 18. Jadi kita akan dapat jawapan kita 176. 76 pula. 72. 172 pula. Salah. 162. Nampak? Kan? Untuk dapat X. Kalau kita pakai formula ni, sama cerita dia. Berapa? 20 kan? Jadi 180, 20 tolak 2 per dengan 20. Kamu ambil kalkulator tekan. 180 darab dengan 18. Okey, kemudian sama dengan bahagi dengan 20. Okey. Dapat 162 dekat kalkulator saya. Dia sama. Ini pun akan dapat 162. Jadi dua-dua formula boleh pakai. Saya suka yang ni. Ini senang nak hafal sikit. Boleh Syafiqah?
Boleh cikgu? Ya. Boleh. Aduh, bosan. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Kita dah masuk bulatan tak. Ni kamu tengok sebab tu. Topik ni yang pelik-pelik ni. Yang melibatkan form 43 ni. Okey, nombor 7. Nombor 7 situ bulatan. Gambar dia. Ada 2 bulatan. Satu bulatan besar. Dalam bulatan besar tu ada bulatan kecil. Tangent yang sama. Garis. Oh, gambar saya. Okey, halal lah. Kemudian kat situ dia ada satu segitiga. Okey, sudut di sini 50. Okey, kemudian dia bagi satu lagi segitiga. Ini sudut dia 70. Itu dia bagi tangent pula. Okey. Rajah 4 menunjukkan PQR ialah tangent sepunya kepada bulatan-bulatan di titik Q. QTU adalah garis lurus. Okey, cari nilai X. Kat mana X? Lupa pula tak tanda X kat sini. Ini senang soalan ni. Kenapa saya kata senang? Sebab apa? Bila benda ni, tengah-tengah ni adalah apa ni? Garis lurus melalui, kita panggil dia yang tangent sepunya, melalui apa? Dengan tangent ni, dia automatik dia akan jadi 90 darjah. 90 darjah kalau dia melalui titik tengah. Titik tengah, melalui titik tengah, nampak? PQR adalah tangent sepunya kepada bulatan di titik Q. QTU adalah garis lurus. Okey? Dia bagi kat situ. Ya, dia tak bagi. Saya rasa ni tengah-tengah ni. Tengah-tengah lah. Saya rasa lah. Okey. Kalau di tengah dia, kita akan gunakan formula melibatkan ni separuh bulatan. Separuh bulatan maksudnya segitiga dalam separuh bulatan adalah sentiasa 90 darjah. Okey, segitiga dalam separuh bulatan adalah sentiasa 90 darjah. Okey. Yang pertama. Betul ke ni? Ini tak ni, saya rasa silap ni. Dia tak pakai ni Dia tak boleh pakai yang ni. Sebab apa tak boleh pakai yang ini? Sebab dia tak ada bagi titik tengah ni. Saya tak boleh anggap benda ni separuh. Dia tak semestinya benda ni apa? Separuh. Sebab dia tak bagi tahu ni. Saya jangan cakap perkataan separuh memang tak ada. Menunjukkan PQR adalah tangent sepunya kepada bulatan. QTU adalah garis lurus. Jadi bukan separuh, tak boleh pakai yang ni. Potong. Pakai. Sebab dia kalau nak pakai ni, dia syarat dia mesti melalui titik tengah. Dia kena bagi titik tengah. Okey. Dia tak boleh pakai ni, kita pakai tangent. Tangent dia kata dalam satu segitiga. Apa-apa segitiga, tak kisahlah tangent tu jadi segitiga macam mana pun. Segitiga dalam tangent. Sudut selang-seli. Selang-seli macam ni. Kalau sini sudut dia 30. Maka dia akan keluar ke sini. Sini 30. Macam tu. Nampak? Kan? Jadi kalau sini 70. Macam tu. Jadi dia akan keluar. Sini akan jadi 70. Dia maksudnya yang kanan akan cross. Macam ni, dia akan cross macam tu. Jadi kita panggil dia selang-seli. Ini kalau tangent. Segitiga dalam tangent. Jadi kalau kamu nak tengok betul-betul kat sini ada satu segitiga. Segitiga ni apa? Jadi ada 50. Jadi 50 dia akan keluar kat sini. Sini akan jadi 50. Macam tu. Pakai tangent ni kan. Okey. Sama juga dengan yang ni. Yang ini pun bulatan juga. Bulatan besar. Ada segitiga juga. Jadi kalau 70 ni dia akan keluar sini. Sini akan jadi 70. Baru jadi. Okey. Jadi siapa X? X ni adalah garis lurus 180 tolak 50 tolak 70 dapatlah X. Okey, berapa X dia akan dapat?
X adalah sama dengan 60 darjah. 60 darjah. Okey, sama lah kalau pakai garis ni. Jawapan sama. 60. Okey. Cuma saya tak pakai yang ni, yang 90 darjah ni sebab apa? Sebab dia tak bagi tahu dia melalui titik tengah. Kalau dia lalu melalui titik tengah, confirm kita pakai yang ni. Tapi jawapan sama. Kan? Ni 40, 20 sama. Tak apalah. Okey, boleh faham? Yang ni dia pakai konsep tangent, silang. Silang keluar. Okey. Pergi satu lagi. Soalan nombor 8. Wow. Ini besar soalan dia ni. Nombor 8. Tengok gambar ni senang lah. Tengok gambar pun tahulah. Okey. Rajah 5 menunjukkan dua segitiga GH 4 garis lurus PQRSTU VW dilukis pada grid segi 4 sama. Segitiga G adalah imej bagi segitiga H di bawah satu pantulan. Okey. Pantulan. Lepas tu dia tanya apa soalan dia? Kita tengok. Tanya apa? Paksi pantulan ialah garis lurus mana? Ini mudahlah paksi pantulan kan. Okey. Paksi pantulan kita boleh pakai. Tengok kat situ. Cara dia lah kita sambung je mana-mana yang sama ni. Sambung je. Kemudian satu tanda tengah-tengah ni. Ini ambil satu lagi. Sambung. Garis dulu pakai baris kan. Tanda tengah-tengah ni. Dia dapat dah garis ni. Nampak? Bila kalau tak ada garisan ni maksudnya kalau kamu sambungkan titik ni dengan titik ni, kamu akan dapat satu garisan ni. Itu cara kita nak cari apa? Paksi kepada pantulan. Paksi kepada pantulan. Untuk soalan ni jawapan kita ni. Okey. Siapa tu? VW. VW kan? VW. Jawapan kita adalah D. VW. Ini mudahlah kalau dia bagi pantulan. Tengok ni pula. Ni. Dalam rajah 6, sisi 4M adalah imej bagi sisi 4N di bawah satu putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, tengok tulis dulu. Nombor 9 Putaran 90 darjah ikut arah jam. Maksudnya saya akan ambil kat situ 90 darjah ikut jam. Ikut jam sini. 90 darjah ikut arah jam. Okey. Soalan dia tanya apa? Nyatakan pusat putaran itu. Pusat dia pun sama juga. Contoh, macam mana cari pusat. Satu jalan kerja yang sebenarnya, kita kena cam benda yang sama. Contoh, saya ambil itu benda yang sama macam tadi juga. Jalan kerja dia lebih kurang je. Kita tengok benda yang sama, kemudian kita sambungkan. Sambungkan. Contoh yang ini, sambungkan. Tak apa nampak. Sambung ke sini. Sebab dia benda yang sama tu. Sambung. Okay. Bila sambung, lepas sambung kamu kena buat apa? Kena tandakan tengah ni. Tandakan tengah. Bahagi dua lah. Lepas tu kamu kena buat satu garis lurus yang berserenjang. Yang berserenjang dengan tengah ni. Serenjang. Kena nak confirm dia ni. Sekejap. Tengok ah. Ikut. Itu berserenjang. Oh, susah juga pakai mouse ni. Ya ke? Tak apa tepat ni. Okey, boleh lebih kurang dulu. Lepas tu buat satu lagi. Buat satu lagi.
Kat mana-mana lah ambil benda yang sama lagi. Contoh kita ambil yang jauh ni pun boleh. Tak boleh ni dia dekat-dekat nak bentuk dia sama. Setukar-setukar. Kalau ambil yang ni. Ini. Okay, tanda tengah dia. Tanda tengah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,5. 1, 2, 3,5. Sini. Susah juga kalau pakai ni. Pakai mouse. Mana dah saya pergi ni. Ya, betul ya? Susah sikit nak dapat 90 darjah ni. Lebih kurang tu. Tengok betul tak? Dapat ni tempat yang dia bertindih ni adalah dia punya pusat dia. Biasanya kamu akan dapat. Sambung, lepas tu buat serenjang 90 darjah. Sambung buat 90 darjah, kamu akan dapat. Okey. Jadi kalau kita nak check, kita boleh sambung mana-mana lagi yang lain. Dia akan dapat tempat yang sama. Semua dia akan berjumpa pada tempat yang sama. Kalau kita tengok dua garisan ni saya buat, kita dapat pusat dia 2, 3. Okey, sekarang saya akan check jawapan 2, 3 betul tak? Macam ni kan. Clear all drawing. Bila kita dah dapat 2, 3, kita tanda kat dekat 2, 3 tu. Okey, dekat 2, 3. Kat sini Kita dah tanda. Kemudian, kita nak semak. Betul tak jawapan kita 2, 3? Apa kita buat? Kita tarik semua orang daripada pusat dia ke dia punya tempat dia. Mesti 90 darjah. Tengok. Contoh yang ini ke sini. Kawan dia ke sini. Nampak? Kamu akan dapat. Nampak? 90 darjah. Kan? Dia sama panjang. Lepas tu kita cuba mana-mana. Tak apa. Cuba yang ni ke, cuba yang tadi. Yang tadi dah buat lain. Tag ni. Ni dengan ni. Kita boleh tarik. Kita akan dapat 90 darjah. Ini boleh digunakan. Contoh kalau kamu tak pandai buat macam tadi, boleh buat macam ni. Jadi maksudnya ambil koordinat ni, jawapan dia letak. Lepas tu test. Kita test tengok jawapan dia. Contoh, jalan sebenar yang tadi kadang-kadang keliru. Kita boleh kaedah cuba-cuba. Contoh ambil A ni, A tak acil lah. Ambil A dapat terus jawapan. Contoh B. Kenapa B salah? Kalau kamu tarik pada 2, sini. Tarik ke sini. Dan tarik ke sini. Nampak? Ini pun dah tak dapat 90 darjah lah. Jadi dua-dua salah. Terus salah. Dia boleh guna kaedah ni. Kaedah kita panggil cuba-cuba je. Ataupun 1-2. Kenapa bukan 1-2? 1-2 sini. Sama kaedah dia. Ambil tempat yang sama je. Ambil sini.
pergi sini. Nampak? Sama cerita dia. Dia tak dapat 90 darjah. Bila tak dapat 90 darjah, maksudnya dia bukan pusat putaran. Ini kita guna kaedah cuba-cuba. Yang tadi, kita guna kaedah sebenar dia. Macam mana dapat pusat. Okey? Itu lebih kurang macam mana nak dapatkan pusat putaran. Okey? Jadi saya tulis ni takut lebih kurang. Boleh dapat. Kaedah sebenar, kita ambil nombor 1, syarat dia sambung. Sambung, kemudian cari tengah. Kemudian buat garis serenjang. Kemudian buat 2 kali, ulang. Nombor 2, ulang. Ulang nombor 3, cari titik persilangan. Titik persilangan. Kalau tak dapat lagi, ulang lagi. Kalau lagi banyak garis lagi, dia akan pergi tempat yang sama. Okey, ini cara untuk nak dapatkan yang sebenarlah. Selain pada kaedah cuba-cuba tadi. Pergi soalan seterusnya, kita tengok nombor 10. Nombor 10 kamu dah belajar. Ini median, tapi median pun kamu belajar dalam dekatan 3 juga. Median. Nombor 10. Nombor 10 dia bagi 4, 4, 2, 1, 4, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 4, 1, 1, 4, 5. Soalan suruh cari median. Okey. Nak cari median, kamu kena susun dulu. Susun, kemudian kita cari tengah. Cari tengah. Dia kena susun. Median kena susun. Maksudnya contoh macam ni, saya akan susunkan 0, 0, 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ada 1. 3 ada 1. 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5 ada 1. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, cukup. Jadi nak cari tengah. Bila 16, kita bahagi 2. Bila bahagi 2, dapat seorang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bahagi 2. Median duduk kat sini. Tengah-tengah ni. Bila tengah-tengah ni maksudnya tak ada orang, kita kena cari purata. 1 campur 2 bahagi 2. Dapatlah jawapan kita 1.5. Itu median. Okay. Kalau dia tanya kuartil, kuartil pula. Ni. Yang bahagi dalam sebelah ni kita bahagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahagi 2 dapat seorang 4. 4 sama juga tengah-tengah ni. Tapi kalau benda yang sama, maksudnya tak payah campur, tak payah bagi, ambil dia je. Itu kuartil pertama. Ini kita panggil dia kuartil pertama. Sama juga macam ni. 1, 2, 3, 4 bahagi 2. Sama. 4 dengan 4 benda yang sama. Maksudnya ini adalah kuartil ketiga. Kalau dia minta. Soalan ni tak minta, saya cerita je. Okay. Jadi kalau dia minta julat antara kuartil. Sama dengan K3 tolak K1. Dapatlah jawapan kita 4 tolak 1 sama dengan 3. Itu pertama. Kalau dia minta plot kotak pula. Plot kotak. Plot kotak. Sama juga. Kita kena pergi kat sini. Okay. Yang ini adalah minimum. Contoh soalan ni, minimum berapa? 0. Maksimum dekat mana? 5. Maksimum. Okay. Kuartil pertama kita kira tadi 1. Maksudnya sini kena duduk dekat 1. Okay. Median kita kira 1.5. Maksudnya yang ini kena duduk dekat 1.5. Dekat graf kan. Yang ini kuartil ketiga. Dia duduk dekat nombor 4. Kalau jadi benda ni dia boleh cerita dia. Macam-macam dia boleh tanya. Okay. Seterusnya nombor 11.
Nombor 11. Bagi apa tu soalan? Baca dulu kejap. Jadual 1 menunjukkan bilangan majalah yang dijual di sebuah kedai dalam masa 1 minggu. Okey. Min bagi bilangan majalah dijual di kedai itu sehari dalam seminggu ialah 4. Cari nilai P. Min apa maksud? Purata. Kan dalam seminggu. Okey. Jadi dia kata itu. Ahad dan Selasa. Bilangan majalah P campur 5. Kan? Maksudnya kat situ kita ada 2 hari kat situ. Maksudnya P campur 5 kita kena darab dengan 2. Kemudian campur lagi dengan Isnin, Khamis pun kena darab dengan 2. 11. Okay. Kemudian Rabu dan Sabtu 2P kena darab dengan 2. Campur dengan hari Jumaat 6. Okay. Semua hari ada. Bahagi dengan berapa? Semua dalam seminggu ada 7 hari. Bahagi 7 hari, jawapan dia kata purata dia, min dia 4. Macam ni. Jadi kita kena buat macam tadilah, linear, persoalan linear. Dan dikembangkan 2P campur 10 campur 22 campur 4P campur 6 sama dengan 7, bawa bagi sebelah. Ingat tadi step dia. Pecahan, darab. Kemudian kurungan, kembangkan. Dah settle. Kumpulkan 2P, 4P, 6P. 10, 32, 38. Okey. Kenapa dapat negatif betul ke? 10, 22, 6. Sekejap Ni 11 ni. Isnin, bilangan majalah. Isnin dan Khamis. Sekejap saya baca dulu. Okey, saya silap. Saya salah faham soalan tu. Bukan soalan ni salah. Saya salah faham soalan ni, salah. Kita cancel. Okey. Ini saya rasa ni dia dah jumlah siap kot. Dia dah jumlah siap. Oh, dapat negatif ni salah saya buat tadi. Maksudnya kat sini, hari Ahad dan hari Selasa, dia dapat P campur 5 jumlah dia. Jadi P campur 5, tak payah darab 2. Kemudian campur dengan 11, campur dengan 2P, campur dengan 6, bahagi 7 macam tu. Sama dengan 4 baru betul. Maksud dia dah campur tu. Hari Ahad dan Selasa dia dapat P campur 5. Salah. Saya ingat tadi Ahad P campur 5, Selasa P campur 5. Bukan. Okey. Kita betulkan balik. Kita akan dapat 3P campur dengan 17, 22. 22 sama dengan 7 kali 4, 28. Baru betul. 3P sama dengan 28 tolak 22, 6. Jadi P dapat 6 bahagi 3, dapat 2. Okey? Boleh? Internet saya slow ke? Macam merah ni. Okey? Teruskan. Tengok nombor 12. Sisihan piawai pula. Sisihan piawai. Okey, nombor 12 kat situ. Soalan tanya sisihan piawai. Nombor ada 7, 9, 8, 4 dan 7. Dia tanya apa? Sisihan piawai. Okay, sisihan piawai ada beberapa formula. Jadi formula yang paling favourite sekali untuk sisihan piawai, formula dia, simbol dia macam ni. Punca kuasa 2. Okay, jumlah
Kan? Kat sini kita ambil X kuasa 2 per dengan bilangan dia tolak dengan min kuasa 2. Ini antara formula yang favorite. Okay. Ini maksudnya kena cari min dulu. Min maksudnya apa? Saya cari min. Min 7 campur 9 campur 8 campur 4 campur 7 bahagi dengan 5. Ambil kalkulator kira. Kita dapat min dia 7. Kan? Jadi ni hasil tambah ni dah boleh masuk lah. Punca kuasa 2 hasil tambah X kuasa 2. 7 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 campur 8 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 per dengan bilangan dia 5. Tolak dengan min pun kita dah kira tadi 7 kuasa 2. Ini dalam kurungan. Okey. Itu boleh tekan kalkulator. Dapatlah kita panggil dia sisihan piawai kan. 7 kuasa 2. Punca kuasa 7 kuasa 2 campur bracket lupa pula. 7 kuasa 2 campur 9 kuasa 2 campur 8 kuasa 2 campur dengan 4 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 tutup kurungan bahagi dengan 5. Ya, kemudian tolak dengan 7. Ini bracket lagi. Dia tolak dulu. Dia letak punca dulu, kalkulator dia kira pelik. Dia dapat 2.8 kat sini. Baru punca kuasa 2, 2.8. 1.67 baru betul. Ni kalkulator pakai handphone. Dia lain susah sikit. Kalkulator kamu mungkin mudah sikit lah. Tak kira. Okay? Boleh? Tengok satu lagi. Nombor 13. 13. Ada soalan kanak-kanak. Nombor 13. Soalan dia pasal apa ni? Rajah 15 ialah carta pai yang menunjukkan taburan bilangan jenis pokok buah-buahan yang terdapat di dusun Pak Samad. Carta pai macam tadilah. Kan? Okey. Saya akan buat pistol lebih kurang. Sini tarik. Sini tarik. Sini sampul rajah tarik. Kemudian sini dia bagi 78. Okey. Mangga. Manggis. Durian. Rambutan. Rajah. Ya, Pak Samad. Bilangan pokok rambutan adalah 3 kali ganda bilangan pokok durian. Kan? Rambutan adalah 3 kali durian. Ayat dia. Manakala bilangan pokok manggis ialah 13. Manggis ialah 13. Manggis 13. Okey. Jadi kita letak kat sini. Sebab dia kena ada sudut semua. Tak ada sudut semua susah juga. Tapi 2 tempat tak ada sudut. Sebab tu dia bagi rambutan sama dengan 3 kali durian. Kan? Jadi maksudnya kat sini kalau kita letak sini sebagai durian sebagai X. Jadi rambutan akan jadi 3 kali X. Nampak? Kan? Soalan dia kan, nyatakan peratus pokok rambutan. Jadi kita cari X dulu. Kan? Jadi 360 tolak dengan 78 tolak dengan 90. Jangan tolak 13 pula, 90. Tolak dengan 90 dapatlah sudut dia yang balance dia 4x. Dia ambil kalkulator 360
tolak dengan 78, tolak dengan 90. 192 bahagi 4. Dapat X sama dengan 48. Ini berapa rambutan? Rambutan adalah 3 kali X. 144. Kan? 144. X sama 8. Ni 144. Soalan tanya peratus pokok rambutan. Peratus kita ambil 144. Kenapa? Peratus pokok rambutan dapat. Peratus tak ada masalah. Per sudut boleh pakai sudut. Tak payah cari bilangan. Tak apa pakai sudut je. 144. Kemudian kita per dengan 360 darab 100. Ini pun dah cukup untuk mewakili peratus. Kan? Peratus. 144 bahagi dengan 360. Kemudian darab apa ni? 100. Kamu akan dapat jawapan kita akan jadi kat situ sama dengan 40%. Tak payah cari bilangan pun. Okey? Boleh ikut ke? Berapa orang ada? Arif. Boleh cikgu. Boleh eh? Ini nombor 13. Sudah. Ini soalan susah ni. Right the correct word. Oh, ini boleh bagi kat anak saya. Okey. Tengok soalan seterusnya. Nombor 14. Rajah 8 menunjukkan sebuah silinder kosong dengan ketinggian 500. Ada gambar dia. Tinggian 500 cm. Dia punya diameter 210. Kita tak nak diameter, kita nak jejari. Jejari maksudnya 210 bahagi 2, 105 jejari. Sebab lebih penting jejari dalam formula kita. Seorang pekerja memasukkan air ke dalam silinder itu sehingga penuh. Hitungkan isi padu yang air yang perlu dimasukkan ke dalam 3 bekas silinder yang sama saiz. Okey, maksudnya isi padu lah. Tapi jawapan dia nombor piawai tu kan. Sebab apa? Dia nak dalam sentimeter padu. Itu tak ada masalah. Unit dia tak berubah. Tetap pakai cm juga. Jadi kita buat formula kita isi padu sama dengan pi J kuasa 2T. Jadi saya masukkan. Sebab dia nak 3, kita kali 3 terus. Jadi jumlah dia, isi padu dia 3 darab pi 22/7 darab jejari kita 105 kuasa 2 darab tinggi kita 500. Kamu ambil kalkulator, kalkulator biasanya dia akan bagi dalam bentuk piawai lah kalau nombor pelik-pelik. Kita ambil 3 darab dengan 22/7. Kemudian darab dengan 105 kuasa 2 darab dengan 500. Okey. Kalau kalkulator saya dapat 5197500. Ambil kau. Sepadu dia. Okey. Macam mana kita tukar? Kita ambil nombor depan ni, 3 ekor. Letak titik tu, dia akan jadi 5.2. Darab dengan, letak titik ni, antara titik tu dengan belakang, kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 kuasa 7. Boleh guna kalkulator juga. Jawapan kita adalah B. Kalau guna kalkulator, saya tak tahu macam mana. Ikut. Sign mode. Kalkulator saya ada. Jawapan dia keluar. 5.9. Tak nampak. Tak clear sangat. Okey. Dia keluar. Beginilah fake mode, sign mode dia. Keluar macam ni. Ini kalkulator baru sekali warna putih tu saya rasa ada. Ada pakai kan? Okey. Kamu kena pakai SCI namanya. Tentukan dia. Jadi kita tengok soalan seterusnya nombor 15. Saya tarik
Okey, kita tengok. Kita dekat sikit ni. Nampak okey sikit. Nombor 15. Clear sikit. Dia fokus. Fokus saya cantik lah. Okey. Nombor yang manakah dibundarkan betul kepada 3 angka bererti? Angka bererti. Angka bererti aku belajar dalam tingkatan 3. Kan? Tingkatan 3 saya rasa. Okey. 2, 4, 5, 4, 0. Kalau kita bundarkan kepada 3 angka bererti, 2, 4, 5, maksudnya jawapan kita akan jadi 2, 4, 5, 0, 0. Nampak? Ini bundar 3 angka bererti. Okey. 2, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3. Ini lebih pada 5. Jadi akan jadi 2, 4, 6, 0, 0. Nampak? Okey. Kat bawah pula. 0.004234. Kalau kita bundarkan kepada 3 angka bererti, dia start kat sini. Jadi jawapan kita kat sini adalah 0.00423. Itu 3 angka bererti. Okey. Bawah 0.00423 Ini 1, 2, 3. Kita kata 0.00424. Angka bererti. Panggil dia pemundaran kepada angka bererti. Okey. Next. Kita masuk terus. Nombor 16. 16. Pula ni. Okay. Soalan nombor 16 kat sini. Diberi 2 set P dan Q dengan keadaan bilangan unsur bagi set P dan set Q masing-masing adalah 9 dan 5. Jika jumlah unsur bagi set semester adalah 11, cari nilai yang mungkin bagi N P silang Q. Okey, nak tengok. Dia bagi kat situ adalah nilai P, bilangan P adalah sama dengan 9 dan Q sama dengan 5. Okey, jadi kat sini dia kata cari jumlah jika jumlah unsur bagi set semester adalah 11. Kan? Okey, soalan dia cari persilangan dia. Persilangan dia tak ada masalah. So kalau dia nak bilangan set semester dia 11. Dia macam mana kita nak buat? Okey, dia macam ni. Kalau dia kata ni 9, kita buat macam ni. Ini P, ini Q. Sebab dia kata ada persilangan. Okay. Jadi kita nak buat. Okay. Dia kata jumlah ni 9. Tapi persilangan kita tak tahu X. Sebab. Jadi kat sini siapa? 9 tolak X. Macam tu. Sebab. Jadi kat sini siapa pula? Sini Q. Q ada apa? 5. 5 pun kena tolak X juga. Sebab semua sini 5 saja. Okay. Jumlah semua 11. Itu jalan kerja tu. Kan? Bila kita kira kat sini, kita akan dapatlah 9 campur 5, 14. X tolak X habis. Tinggal tolak X satu je. Sama dengan 11. Kita dapatlah jawapan kita. X sama dengan 14 tolak 11, 3. Yang ini, soalan ni kadang-kadang jarang sangkut tu nak buat tu. Tak biasa buat, dah lupa. Okay, topik step. Okay. Tengok terus sebelah. Nombor 17. Nombor 17. Tengok. Nombor 17 kat sini. Soalan nombor 17. Dia melibatkan jadual 2 menunjukkan satu set data yang diperoleh dari satu kajian 150 orang penonton astro. Rajah 17 ialah gambar rajah band mewakili sebahagian daripada maklumat dalam jadual itu. Jadi saya bulatan tu je lah. Okay. Okay, kita ambil wayang. Berita. Sukan. 28. 12. 20, 17, 25, 18. Okey, cara baca dia. Cara baca dia dulu. Cara baca 28 ni wayang sahaja.
28 ni wayang sahaja. 18 berita sahaja. Tak tahu sukan sahaja, tak tahu. Okey. 25 apa? Berita dan sukan sahaja. Ada sahaja. 12 berita dan wayang sahaja. 17 wayang dan sukan sahaja. 20 sukan dan wayang dan berita. Okey. 20 dengan 12 adalah wayang dan berita. Tak ada sahaja. Itu. Kita cek. Dia kata sukan 95. Okey, cantik. Tisu. Sukan 95 berisi 40. 95 maksudnya ini campur lah. Dapat 45, 50, 62. 62. Jadi 95 tolak dengan 62. Kita akan dapat 33. Dan 33. Okey. Berita 75. Berita 75. Campur semua ni mesti dapat 75. Hitungkan bilangan penonton menonton berita atau sukan dan juga wayang. Sudah. Jadi apa? Menonton berita atau sukan dan juga wayang. Kataan dia ni. Berita atau sukan dan wayang. Sukan dan juga wayang. Okey. Jadi saya rasa cara kita buat ni, dia baca dia. Berita atau sukan. Berita atau sukan. Dan juga wayang. Ini ni kaedah dia. Berita atau sukan dan juga wayang. Jadi berita atau sukan macam mana? Berita sukan, berita gabung dengan sukan. Berita gabung dengan sukan ni semua. Ini adalah berita atau sukan. Dan juga wayang. Sini je kawasan dia. Berita atau sukan dan juga wayang. Jadi jawapan kita kat situ adalah campur lah. Dapat 30, 49. Siap. Okey. Itu lebih kurang untuk soalan set kita ni. Lagi. Satu lagi sempat. Satu lagi. Sempat lagi. 3 soalan sempat lagi. Ada masa lagi. Trigonometri. Basic trigonometri. Untuk tingkatan 4 hanya basic. Persediaan untuk kamu masuk tingkatan 5. Tingkatan 5 kamu akan belajar trigonometri yang ganas sikit untuk matematik. Matematik pun dah ada trigonometri. Kan? Okey. Nombor 18. Okey. Asas dalam trigonometri. Trigonometri. Asas dia ada sebuah segitiga bersudut tegak ada sudut. Okay, yang ini adalah bertentangan. Bertentangan opposite. Yang ini bersebelahan adjacent dan ini adalah hypotenuse. Formula yang kamu kena hafal adalah sin sama dengan opposite bahagi dengan hypotenuse. Kita panggil dia SOH. Okay, kemudian cos sama dengan adjacent bahagi dengan hypotenuse. Okay, kita panggil dia cah. Kemudian yang ini tan sama dengan opposite bahagi adjacent. Kita panggil dia tua. Ini asas dalam trigonometri. Okay. Kemudian asas nak cari sudut. Contoh kalau dia bagi sudut, kita boleh pakai kalkulator saja. Contoh dia bagi cos theta sama dengan 0.5. Jadi kita boleh pakai theta sama dengan cos negatif 1, 0.5. Kamu tekan kalkulator akan dapat 60 darjah. Ini asas tu nak cari sudut. Okay. Soalan ni dia kata, ni soalan ni. Cos theta sama dengan 0.6. Tan pula sama dengan 4/3. Tan theta sama dengan 4/3. Cari nilai bagi
sin theta. Sudah. Dia main-main. Okey. Sebenarnya yang ini ditukarkan kepada pecahan. Dia tukar pecahan, kita akan dapat yang ini 6/10, 3/5. Tan pula adalah 4/3. Okey. Jadi kalau kita isi cos dulu, kita cos adalah apa? Bersebelahan hypotenuse. Jadi kat sini cos kita adalah A kita 3, hypotenuse kita 5. Dan dia kata tan pula. Tan adalah bertentangan 4/3. Betul macam tu. Nampak? Soalan tanya apa? Cari nilai sin. Jadi sin pula adalah bertentangan bahagi hypotenuse. 4/5. Jawapan kita 0.8. Dia guna pusing-pusing tu lah cerita dia. Okey. Kalau nak pakai kalkulator pun tak ada masalah. Boleh. Kan? Boleh pakai kalkulator. Tengok soalan seterusnya. Nombor 19. Masih dalam trigonometri. Okey. Mana kertas yang ujung? Trigonometri nombor 19. Nombor 19, tarik itu ada satu segitiga. Dia bagi bersudut tegak. Dia boleh pakai Pythagoras theorem, boleh pakai trigonometri pun boleh pakai. Ada theta. Okey. Bila Pythagoras theorem yang kita hafal 3, 4, 5. Nyatakan sin theta tolak cos theta pun senang. Sin theta tolak cos theta. Sin apa? Bertentangan. And so, opposite hypotenuse. 4/5. Cos bersebelahan. Adjacent hypotenuse. 3/5. Jawapan kita akan dapat 1/5. Tak ada jawapan. Jalan kerja je. 4/5 tolak 3/5. Jawapan B. Okey, dia tak bagi jawapan akhir kan. Okey. Tu nombor 16 kan. Mudahnya. Dia memang pakai tu je masih lagi ni opposite. Hypotenuse paling panjang, sebelah adjacent. Itu hafal saja. So, tua. InsyaAllah boleh jawab. Trigonometry basic kat sini. Okey. Teruskan satu lagi. Nombor 20. Okey. Soalan nombor 20 kat sini. Garis lurus Y sama dengan negatif 3X tambah 10. Dan Y sama dengan negatif PX tambah 6. Bersilang pada titik. Bersilang kan. Bersilang pada titik 2Q. Okey. Cari nilai Q. Bila dia kata bersilang. Kataan bersilang ni. Kamu kena buat persamaan serentak. Serentak. Tapi kat sini X dah tahu. Y. Q kita boleh gantikan dulu. X kita dah tahu. Contoh kat sini saya akan gantikan. Q sama dengan negatif 3 kali 2 campur 10. Dapat terus. Dia nak apa? P ke Q? Cari nilai Q. Cari nilai Q je. Kan? Dia tak nak P. Tak apa. Saya dapat terus macam ni. Dapat terus 10 tolak 6. Dapat 4. Kan? Terima kasih. Kita suruh cari P pun. Betul Q saja. Dia dapat terus dapat. Q sama dengan 4. Ini persamaan serentak ni kita masukkan je. Ganti je. Terus dapat. Okey. Mereka kata bersilang. Bersilang. Satu lagi. Nombor 21. Okey. 21 kat sini. Tengok. Beri gambar.
Oh, ni kalau soalan exam kamu macam ni, sonok ni. Agak mudah juga ni kan. Okay, ni S. Ini Q. Ini R. 16. Ni dia tarik kat sini terus. T54. Okey, ini garis lurus juga. Diberi kat situ QR sama dengan RS. QR sama dengan RS. Maksudnya ini segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama kan. Okey. Hitung kecurunan garis lurus QT. Hitung kecurunan garis lurus QT. Okey, sebab dia bagi 4, saya tak pasal ni. Okay, bila dia kata panjang sama, maksudnya bawah dia mesti sama jarak dia sini. Tuh, sini 1. Dia mesti sama. Dia tengah bagi 2 ni. Sebab apa? Segitiga kaki sama. 4 ke 1, 3 jarak dia. Jadi sini pun kena pergi 3 juga. Sebab bila 3 juga kat sini, 1 pergi sini, 3, 1 tolak 3 akan jadi negatif 2 kat sini. Dapat yang ni kita boleh cari kecurunan. Apa formula kecurunan? Koordinat kita yang ini T adalah 54, yang mana Q pula koordinat kita adalah negatif 20. Dia duduk atas line. Ini akan jadi X1, X2, Y2 ke atas kan. Ni X1, Y1. Jadi formula kecurunan kita M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kita masukkan, kita dapat Y2 kita 4 tolak 0 per dengan 5 tolak negatif 2. Dapatlah jawapan kita kat situ adalah 4 per dengan 7. Itu kita punya kecurunan untuk garis lurus QT. Ini basic sebenarnya. Okey? Boleh ini cukup. Bolehlah tu. Sampai soalan 21. Saya bagi kamu complete Ustaz ni kalau kamu tengok dengan jawapan-jawapan sekali semua. Kamu boleh cuba. Ada beberapa soalan lagi. Kan? Try tengok. Saya tak bagi jawapan. Oh, tak bagi pula jawapan kamu. Nanti saya akan dapatkan jawapan dia. Okay? Tinggal pula jawapan. Okay. Jadi boleh cuba tengok ada beberapa soalan, topik-topik, penakkulan apa semua belakang-belakang ni boleh try lah. Yang saya ulang kaji ini, yang saya tekan adalah topik tingkatan 1, 2, 3. Yang tu selalunya kamu akan lupa. Okay. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok untuk MN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya. Dan teruskan belajar. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Bye-bye. Terima kasih, cikgu.